Okey, itu dia tamat aksi 90 minit untuk pertembungan suku akhir pertama bagi dua lagi perlawanan di malam kedua pada malam ini dengan ini keputusan penuhnya. Pelbagai aksi, pelbagai drama boleh kita perkatakan. Satu layangan kad merah memberikan kelebihan kepada pasukan tuan rumah untuk menggandakan jaringan 2 gol di aksi separuh masa yang kedua setelah tadi untuk mempunyai kelebihan boleh dikatakan selesa berdepan dengan pasukan Negeri Sembilan 2-0 untuk mereka perolehi kemenangan pada malam ini. Selangor dan Negeri Sembilan terlebih dahulu. Separuh masa kedua dominasi itu diteruskan tapi hanya dengan berkelebihan satu pemain bolehkah pasukan Selangor untuk mendapatkan jaringan ini, Syarom? Bagi saya sebenarnya apa yang dilakukan untuk pasukan Selangor pada malam ini boleh dikatakan pasukan Selangor outplay pasukan Negeri Sembilan pada malam ini dengan penyusunan taktikal dan penerapan apa yang dilakukan atas padang lebih jelas dan ini memang mereka memangnya layak mendapat kemenangan pada malam ini. Ya, dan ini insiden penalti yang menjadi perbezaan pada minit ke-56 terlebih dahulu. Mungkin dari sudutnya adakah ini kesilapan daripada Gulon? Ya. Beliau cuba menebusnya memberikan sebagai penalti tapi sehingga diberikan kad merah. Ini pemahaman anda bagaimana, Syarom? Bagi saya sebenarnya apa yang dilakukan yang mungkin tackle di belakang yang ada kekasaran yang berlaku dan setelah diberikan kad merah, tapi bagi saya di atas kekasaran itu dia tak sepatutnya dikenakan kad merah. Mungkin ada berlaku pertikaian ataupun kata-kata kesat yang tidak yang sepatutnya dilakukan. Tapi disebabkan itu beliau dilayangkan kad merah. Dan itu yang diperjelaskan oleh pengadil perlawanan pada malam ini. Apapun beliau terus menerima kad merah dan Kayon membuka jaringan dengan sepakan penalti ini hampir diselamatkan. Ya, kalau kita lihat sepakan ini telah dibaca dengan baik oleh Shihan, tetapi mungkin disebabkan kelajuan bola itu beliau dapat menewaskan Shihan untuk jaringan pertama pasukan Selangor. Ya, dan seterusnya pasukan Negeri Sembilan terpaksa beraksi hampir 30 minit terakhir dengan 10 pemain memberikan kelebihan kepada pasukan Selangor untuk menggandakan jaringan, tapi jaringan gol kedua yang sangat penting ini terhasil pada minit ke-91. Kepentingan untuk ada dua kelebihan ini, Syahrul, menuju ke second leg nanti. Ya, kalau bagi saya untuk kita hanya berbekalkan satu gol itu tidak memastikan sebuah pasukan, tapi apa yang dilakukan pasukan Selangor, mereka dapat menjadikan gol kedua. Ini adalah individual skill, individual goal daripada Alif Haikal Lau. Bagi saya menyukai cara permainan pemain ini kerana close control yang sangat baik. Beliau ada seorang walaupun bertubuh kecil tapi keberanian beliau buat gelecekan ke dalam kotak penalti dan juga membuat satu finishing menggunakan kaki kiri yang sangat baik. Bagi saya sudut yang dipilih itu tepat, bola rendah ke arah Fapus menewaskan Shihan untuk gol kedua pasukan Selangor. Ini kemenangan pertama pasukan Selangor ke atas pasukan Negeri Sembilan untuk musim ini. Mereka seri 1, tewas sekali. Mereka concede 4 gol sebelum ini terhadap pasukan Negeri Sembilan, ataupun 5 gol sebenarnya. Ini clean sheet, kemudian mereka mendapat kelebihan sebegini, mendominasi permainan secara sepenuhnya, Syarom. Satu progres yang baik. Ya, sangat progres yang sangat baik untuk pasukan Selangor apabila telah dapat menyelesaikan masalah di bahagian tengah dan menggunakan kelebihan yang ada, pemain-pemain yang ada, depth squad ada, dan kelebihan mereka ada menyerang menggunakan di bahagian sayap. Mereka dapat menggunakan segala apa yang ada di atas padang. Itulah kita lihat mereka mendominasi, mereka lebih cepat selangkah dari pemain pasukan Negeri Sembilan, delivery, distribution ke hadapan dan juga dalam kotak lebih jelas. Saya nampak pasukan Selangor pada malam ini sangat tersusun cara permainan mereka. Ini semua daripada homework yang dilakukan oleh barisan kejurulatihan? Sudah pasti. Saya rasa apa penyusunan taktikal pada malam ini hasil dari analisis yang dilakukan oleh pasukan jurulatih pasukan Selangor. Yang mereka tahu bertemu dengan pasukan yang kompak di bahagian tengah, mereka boleh manipulate bagi pasukan Negeri Sembilan adalah di bahagian tepi. Itu yang dilakukan dan hasilnya mereka berhasil dengan cara permainan mereka bermain di sebelah kiri dan kanan. Ya, dan mungkin ramai berkatakan berkenaan dengan jumlah jaringan 2-0 yang mungkin tidak menggambarkan nilai keseluruhan permainan pasukan Selangor pada malam ini untuk mengenepikan pasukan Negeri Sembilan. Separuh masa kedua juga mereka mendominasi. Pasukan Negeri Sembilan jelas nampak agak struggle untuk adapt terhadap corak permainan pasukan Selangor ni, Syahrul. Bagi saya apabila mereka walaupun masih lagi pasukan Negeri Sembilan agak sedikit terlalu ke belakang, memberi ruang adanya gap di bahagian midfield dan juga striker mereka meninggalkan pemain Matthew Alves di bahagian hadapan keseorangan, isolated, dan ruang itu diambil peluang dengan sangat baik oleh pemain tengah mereka dengan dapat menggerakkan bola distribute sebelah kiri, dan kan itu sebenarnya titik tolak kebangkitan pasukan Selangor di awal minit permainan. Anda melihat kepada corak permainan seperti yang anda katakan adalah di bahagian pertahanan, terutama tidak diubah dengan banyak oleh Tan Cheng Ho, dan ini antara yang memberikan mungkin kelebihan kepada Syahrul Nazim untuk mendapatkan keyakinan demi keyakinannya. Apabila sudah stabil di bahagian belakang, kita lihat keberanian dua center back iaitu pemain ini Syahrul Nazim ke hadapan untuk pergi set piece dan juga mendapat tandukan yang sangat baik di sini. Bagi saya sebenarnya ini ada satu motivasi yang baik. Apabila ada satu stability di bahagian belakang, akan mudah untuk semua pemain ingin ke hadapan. Itu yang dilakukan oleh pasukan Selangor. Ya, dan itu yang berlaku untuk pasukan Selangor selepas mendapatkan 2 jaringan, dan di format sebegini akan ada second leg perlawanan kedua nanti.
Cukup atau tidak 2-0 ni Syarul bagi pasukan Selangor? Bagi saya masih lagi terbuka. Kita tahu pasukan Negeri Sembilan mereka bermain baik di home mereka di Paroi. Mungkin pasukan Selangor perlu lagi memperkemaskan dari segi cara mereka untuk menyimpan bola, tidak sering kehilangan bola di bahagian tengah. Sekiranya mereka dapat memperkasakan di bahagian tengah, mungkin mereka boleh layak ke peringkat seterusnya. Kehilangan mungkin antaranya adalah pemain penyerang mereka juga tidak beraksi pada malam ini dan kemudian akan mereka kehilangan Hairul Gulon untuk second leg nanti. Apa yang mungkin perlu diperkemaskan lagi oleh KDB menuju Bagi saya sebenarnya nanti? untuk bertemu dengan, dan apabila kita ketinggalan defisit 2-0 walaupun pemain home mereka perlu menjaringkan gol, dan kita tahu satu kehilangan besar tanpa kehadiran Gulon di bahagian belakang, tetapi tiga pemain mereka saya rasa itu tidak ada masalah kerana Anas, Nasrullah serta pemain lagi dan juga Kuzaimi ini adalah tiga kombinasi yang sering bermain sama. Saya rasa itu tak ada masalah, cuma mereka perlu memperkemaskan dari segi mereka menjaringkan gol. Tapi mereka mungkin perlu menghasilkan jaringan seawal minit yang pertama juga. Ya, itu sebenarnya bagi saya untuk turning point untuk perlawanan seterusnya adalah mereka perlu menjaringkan gol dalam minit awal dan selepas itu perlu dictate game sepanjang perlawanan untuk mendapatkan gol kedua dan terusnya gol ketiga. Ya, mungkin itu analisis daripada anda untuk perlawanan pada malam ini. Kita